Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, selamat petang atau petang 40. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua ahli pengakap yang dapat online pada hari ini dan juga guru penasihat Puan Mazlina. Dan kita akan tunggulah Encik Azhan jika dia masuk-masuklah. So tujuan kita buat Google Meet hari ini ialah tak lain tak bukan untuk kita memberi penerangan ringkas kepada latar belakang ataupun kita nak beri penerangan tentang apa tu Badan Uniform Pengakap. Okay, kita nak lihat dari segi maksud, dari segi logo pengakap kita akan beri penerangan, kita akan beri penerangan dari segi persetiaan, iaitu kalau macam negara kita ada rukun negara, pengakap pun ada persetiaan dia. Kita akan jelaskan tentang undang-undang pengakap, kita akan jelaskan tentang apa tu tujuan lintas hormat, undang-undang hormat pengakap. Kita juga akan jelaskan kepada ahli pengakap tentang cogan kata. Cogan kata macam motor lah. Sekolah kita motornya Mari Tuju Jaya. Okey, pengakap ada cogan kata dia. Kita akan jelaskan juga tentang siapakah yang mengasaskan pengakap di seluruh dunia. Jelaskan juga simpul ikatan dan ISI kedudukan logo. Agak banyak juga, tapi kita akan pergi satu persatu agak go through ringkas. Okay. So kita terus present kita punya penerangan hari ini. Alright, share. Okay, jadi ini ialah logo pengakap. Ini ialah logo pengakap yang kamu sedia maklum. Okay, logo pengakap. Okay, lagi logo pengakap ni ada beberapa maksud yang kamu kena sedia maklum. Okay, yang pertama ialah kita besar sikit, takut tak nampak kan. Okay, yang ini ialah bintang pecah 14 ni melambangkan 14 buah negeri di Malaysia. Cikgu harap yang ini kat logo kamu kena kat kawasan logo ni. Sekejap, kita adjust sikit, dia besar, ada orang masuk. Okay, besar sikit. Okay, dekat logo pengakap ni kamu kena ambil perhatian sebab dekat sini nanti ada soalan kuis tentang ni. Okay, bagi hint sikit. Okay. Okay, jadi logo pengakap ni ada bintang 14, maksudnya melambangkan 14 buah negeri Malaysia. Ni logo dia lah, maksud dia. Kena tahu sikit-sikit. Kemudian anak panah 3 ni, 1, 2, 3 melambangkan persetiaan pengakap. Persetiaan pengakap ada 3. Kita akan tengok punya tu. Okay, seterusnya 2 bintang pecah 5. Ni yang warna hijau ni melambangkan 10 undang-undang pengakap. Pengakap ada 10 undang-undang. Itu pun nanti kita akan tengok. Okay, seterusnya lambang bulan ni, lambang anak bulan dan bintang ni melambangkan agama rasmi Islam, iaitu agama rasmi Malaysia, iaitu agama Islam. Dan yang seterusnya ni gambar tali ni, ikatan buku sila ni. Tali ni ialah merupakan ikatan buku sila melambangkan persaudaraan pengakap. Sila cikgu harap semua ahli pengakap dapat ambil perhatian lah untuk pengenalan kepada logo pengakap ni. Sebab nanti kita akan ada soalan kuis tentang ni. Jadi boleh tengok betul-betul ni, bintang pecah 14 melambangkan 14 buah negeri. Okey, soal lagi. Kemudian bintang pecah 5 melambangkan 10 undang-undang pengakap. Ni tali ikatan buku sila ni melambangkan persaudaraan pengakap. Okey, dan anak panah pecah 3 melambangkan persetiaan pengakap. Okey, jelas Dekat ni ada soalan tak? Okey, ada apa soalan untuk ahli pengakap? Okay, respon sikit, ada soalan? Ada Okey, tak ada, terima kasih. Kita teruskan. Tak ada, kita teruskan laju sikit. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada persetiaan pengakap. Ni dia persetiaan pengakap. Ini persetiaan pengakap ni dia kamu boleh anggap sebagai satu macam rukun negara. Contoh rukun negara, bahawasanya saya dengan ini percaya kepada apa? Tuhan. Okey, itu rukun negara sebagai rakyat Malaysia. Sebagai ahli pengakap, ini kita punya persetiaan. Okey, tengok betul-betul. Persetiaan pengakap ni ialah bahawa yang sungguhnya saya berjanji dan setia. Ada 2 perkara, ada 3 Yang pertama, taat kepada Tuhan, raja dan negara. Ini ikut rukun negara lah. Yang kedua, kita kena menolong orang pada setiap masa. Itulah sebenarnya tugas utama pengakap.
Pengakap ni bukan dia, untuk maklumat bukan sekadar kita buat camping, perkhemahan, kita buat jaga trekking, kita dapat lencana semua, tak. Tujuan utama pengakap ialah kita nak membantu orang. Jadi itu tujuan utama dia. Okey, dan yang ketiga ialah menurut undang-undang pengakap. Jadi 3 perkara ni, inilah persetiaan pengakap. Jadi cikgu minta kamu semua ni lah ni. Okey, jadi cikgu minta kamu semua lihatlah betul-betul persetiaan pengakap ni sebab ada soalan kuis tajuk ni. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada undang-undang pengakap. Yang ini undang-undang pengakap. Ambil perhatian. Undang-undang pengakap ni ada 10. Okey, yang pertama dipercayai. Kalau nak jadi ahli pengakap mesti dipercayai. Kalau tak boleh percaya tak boleh jadi pengakap. Okey, macam kamu nak masuk pengawas, sumber, mestilah yang boleh bertanggungjawab. Okey, yang kedua ialah taat. Taat ni maksudnya taat kepada ketua, taat kepada arahan, taat atau dengar arahan ketua. Okey, yang ketiga berguna, maksudnya kita ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat ialah bersaudara. Kita kena bersaudara lah, kena masuk bersaudara ni saling membantu antara satu sama lain. Yang kelima kita kena berbudi, kita kena kasih, berbudi ni membuat bakti lah kepada orang lain. Kasihkan binatang, maksudnya kita kena kasihan kepada binatang. Maksudnya dalam aktiviti pengakap, jika ada kita terlihat binatang sakit ke apa, kita kena kena bantu dia. Sebab prinsip utama pengakap ialah membantu semua orang, tak kira manusia atau binatang. Okay, yang ketujuh ialah menurut perintah, kita kena ikut arahan. Yang ke-8 tabah hati. Yang ke-9 ialah berjimat. Berjimat kat sini maksudnya bila pengakap ni dia banyak buat perkhemahan. Jadi kalau kita amalkan sikap yang berjimat, kita mungkin dah boleh survive atau kita boleh hidup lebih lama kawasan hutan. Kalau tak berjimat, contoh kalau guna kayu api ke, guna bahan-bahan makanan tu terlalu membazir, mungkin kita tak boleh survive lama untuk di hutan. Okey. Yang ke-10 ialah suci fikiran, perkataan dan perbuatan. Ini samalah. Okey, jadi inilah 10 undang-undang yang berkaitan pengakap. Jadi kita harap semua ahli pengakap dapat ambil maklum dan inilah mengetahui tajuk ni. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada ni. Hormat pengakap. Yang ini kita cakap tadi tentang hormat. Hormat pengakap, kamu kena menggunakan seperti gambar dekat skrin ni, 3 jari saja. Bukan macam ni Ini untuk KRS, untuk PBSM dan juga Kelet Polis dan sebagainya lah. Jadi untuk pengakap kita guna 3 jari, dan jari ibu jari kena pegang jari kelingking, dan baru kita tunjuk hormat kat sini. Okey, dan hormat pengakap ni kamu kena sedia maklum ada 3 sahaja tujuannya diberikan semasa berjumpa dengan pemimpin pengakap. Jumpa dengan ketua mestilah hormat, respect. Okey, atau berjumpa dengan pegawai pengakap atau orang kenamaan. Okey, yang kedua semasa menerima, ni silap sikit. Anugerah. Okey. Yang kedua, jika kita menerima anugerah, sijil atau hadiah, kita pun akan gunakan hormat pengakap 3 jari. Kena ingat 3 jari saja. Jari ibu jari memegang jari kelingking. Okey, dan yang ketiga, kita gunakan hormat pengakap ni semasa istiadat menaik dan menurunkan bendera. Biasalah naik dan menurunkan bendera tu kita gunakan istiadat ni. Okey, jadi itulah untuk tajuk hormat pengakap tajuk yang ke-1, 2, 3, yang keempat. Okey, seterusnya kita lihat cogan kata pengakap. Setiap pengakap ni kamu kena sedia maklum ada beberapa jenis. Yang pertama, berapa tahap lah, bukan jenis tahap pertama yang pengakap kanak-kanak. Ini ialah sekolah rendah, darjah 1 sampai darjah 6. Dalam ni ada sekolah rendah ke? Tak ada Okey, tak ada. Okey, jadi untuk sekarang sekolah rendah ni buat sehabis baik. Ni cogan kata dia. Okey, dan pengakap muda. Pengakap muda ni ialah dari tingkatan 1. Okey, ada ni. Sekejap kita lihat dulu. Pengakap muda ialah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Pelajar menengah rendah ialah pengakap muda. Okey. Dan seterusnya pengakap remaja ni ialah pelajar tingkatan 4 dan juga 5 di sekolah menengah. Dan cikgu rasa pelajar tingkatan 6 lah. Pengakap kelana mungkin tingkatan 6 dan juga ke atas rasanya. Kurang itulah. Jadi yang kamu kena ketahui ialah cogan kata pengakap muda ialah selalu sedia. Selalu bersedia, sentiasa bersedia. Cogan kata untuk pengakap remaja ialah pandang luas. Maksudnya kena
meluaskan pemandangan, maksudnya kena luaskan pengalaman. Sebab dah kata 45. Okey, dah pengkap remaja dah besar lah. Okey, baik, setakat ni ada apa soalan tak? Ada apa soalan? Okey, boleh tanya tentang pengakap? Ada jelas Alright, bagus. Macam ni kita nak. Okey, seterusnya kita nak lihat seterusnya ialah selepas organ kata, selepas hormat, kita nak lihat kepada siapakah yang mengasaskan pengakap. Ini dia. Okey, buka besar sikit. Okey, sejarah pengakap di Malaysia bermula pada 1910 di Singapura. Pengasasnya siapa? Ambil perhatian, tajuk ni pun ada ni, hint dalam kuis. Pengasasnya adalah F.C. Sen, iaitu seorang peneroka, bukan peneroka Felda bukan peneroka Felda, peneroka British. Peneroka British maksudnya dia seorang yang suka menjelajah. Dia menjelajah satu kawasan lain. Kalau zaman sekarang panggil backpackers lah. Tahu backpackers? Backpackers tu dia bawa beg, baju 3 helai, dia suka berlancong. Itu dia menjelajah untuk melancong. Tapi yang F.C. Sen ni dia menjelajah untuk mencari pengalaman. Okey. Dan F.C. Sen ni apa yang dia buat? Okey, dia telah membuat beberapa percubaan di Pulau Pinang dan Selangor tapi gagal. Jadi pergerakan pengakap telah berkembang pesat di semua negeri-negeri Tanah Melayu dan Borneo lah, dan mengikut sekurang-kurangnya satu pasukan pengakap ketika ini. Jadi ini ialah pengasas pengakap mengikut kawasan. Tapi yang di negara kita pengasas pengakapnya ialah F.C. Sen, iaitu di Singapura pada 1910. Ada H.R. Cheeseman, Pulau Pinang, Johor, kan, I.R. Wheeler, Amin Akbar di Selangor. Nama-nama yang cikgu sebut ni kamu kena dengar betul-betul, nanti akan keluar soalan lah. Okey, dalam Persatuan Pengakap Budak Tanah Melayu telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Ini maksudnya budak pengakap ni ialah gabungan. Okey, budak pengakap ni gabungan kepada semua Persatuan Pengakap ni ikut negeri tadi. Okey, gabungan dia. Okey. Dan seterusnya Persekutuan Budak Pengakap telah bertukar nama kepada Persekutuan Budak Pengakap Malaysia, di mana dianggotai Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dan pada 1965 apabila Singapura keluar, kita pun telah Singapura keluar dari Malaysia, Persatuan Pengakap Singapura pun keluar. Samalah tu, salah Okey. Dan sejarah pengakap dunia tu sejarah pengakap Malaysia lah. Okey, sejarah pengakap dunia pun ada ni. Okey, bermula pada tahun 1907 di Pulau Brownsea, England. Macam mana sejarah pengakap ni bermula? Bermula apabila satu perkhemahan untuk budak lelaki. Jadi sebab itu sekolah kita rasional dia buat pengakap untuk budak lelaki saja. Okey, lelaki je. Sebab asalnya budak lelaki tapi perempuan pun ada. Sebab kita ada kekangan dari segi jumlah murid, tu buat lelaki lah. Okey. Jadi pengakap ni ialah melibatkan bermula di dunia apabila ada perkhemahan untuk budak lelaki. Dan inilah pengasas dia. Yang tadi yang pengasas di Malaysia siapa nama dia? F.C. Sen. Dia mula start Singapura 1910. Yang ini di dunia 1907. Beza 3 tahun ya. Okay. Jadi pengasas pengakap dunia dipanggil Robert. Ni nama dia, Robert Stephenson Smith Baden Powell. Okay, dan dia ni merupakan seorang bekas tentera, major maksudnya dia seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi, seorang yang garang lah. Dia seorang bekas tentera, dan dia ni yang telah mengasaskan pengakap ni lah, dengan menganjurkan pergerakan pengakap dunia melalui menganjurkan perkhemahan untuk budak lelaki, mencetak berbagai idea dan pengalaman untuk budak-budak melalui penerbitan buku Scouting for Boys. Scout ni ialah bahasa Inggeris untuk pengakap. Scout tu maksudnya ialah bahasa Inggeris untuk pengakap, dan dia buat buku khas dia untuk pengakap. Jadi sejarah pengakap dunia kamu kena sedia maklum ialah dibuat apabila ada satu perkhemahan untuk budak-budak lelaki di sebuah pulau Brownsea, England, dan diasaskan oleh Robert Stephenson Smith Baden Powell. Dan dia ialah seorang bekas tentera. Itu je poin dia, kena ingat. Okey, memang maklum Okey, seterusnya ada satu nak masuk lagi. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada ni.
Nama penuh dia ni lah. Dan di bawah ni kamu nanti boleh baca sendiri, cikgu akan share. Okay, ini nama penuh dia, Robert Stephenson Smythe Baden-Powell. Nama singkatan dia, lahir di London, pendidikan awal Charterhouse London, pekerjaan bekas, pekerjaan dia ialah bekas tentera. Okay, nama bapa ni semua boleh lah. Dan ni lah nombor 1. Okey, jadi itu untuk tajuk kepada pengasas pengakap. Okey, setakat ni ada soalan tak untuk penerangan ni? Atau ada nak tanya ke? Ada soalan? Okay, kita buka. Sebab lepas ni kita nak ada. Sebab lepas ni kita akan masuk. Okey, kalau tak ada soalan kita akan masuk simpul ikatan. Dan juga kita akan lihat kepada kedudukan logo pengakap kat situ. Okay, kalau tak ada, alright, kita akan masuk simpul ikatan. Ni. Okay, simpul ikatan ni ataupun dipanggil ikatan mani kayu. Ikatan mani kayu Sekejap, kecilkan sikit. Ni. Okay. Boleh kecil kecilkan sikit. Okay. Okey, ikatan ni sangat penting dalam pengakap. Sebab apa? Bila sebut pengakap, akan ada aktiviti perkemahan di hutan. Dan bila kemahan di hutan, kamu semua memerlukan kemahiran untuk mengetahui cara-cara ikatan ni. Dan ikatan ni sebenarnya sama je, pengakap ada, KRS ada, PBSM juga tak pastilah. Macam polis tu tak pasti. Tapi biasanya KRS dengan pengakap lah banyak ada. Pada putih pun ada rasanya. Okey, dan juga untuk simpulan kita lihat dulu, yang pertama ialah simpulan buka sila, reef knot. Knot ni ni simpulan yang ini pun sila ambil perhatian, kita tanya dalam kuis dan sebagai simpulan. Tujuan dia, tujuannya ialah mengikat kain pembalut luka dan menyambung tali yang sama besar saiznya. Kalau ada dua tali, satu besar atau lagi sama besar, dia akan ikat macam ni. Bentuk ni lah gambar ni. Tujuannya untuk sambungkan, taklah ikat mati, ikat bunga, ikat rebel, ikat daun, macam-macam lah. Itu tak sesuai ini sesuai. Kemudian kita nak lihat tajuk seterusnya ialah simbol bunga geti atau bahasa Inggeris sheet band. Ini contoh ikatan dia. Dan kamu kena tahulah tujuan ikatan ni, untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dengan tali yang tidak sama besar. Yang ini beza. Tadi simpul buka sila, tali yang sama besar diikat. Okey. Simpul bunga geti, tali yang tidak sama besar. Satu besar, satu kecil, satu besar. Macam ni contoh. Jari biasa dengan ibu jari, dia tak sama besar kan. Jadi ini cara ikatan dia yang betul. Kamu kena tahu tujuan dia. Okey. Seterusnya simpul manuk. Ni saya rasa dah popular simpul manuk ni. Cloth hitch bahasa Inggeris ni simpul manuk ni maksudnya ialah mengikat tali pada tiang atau kayu balak. Biasalah dalam pengakap kita ada aktiviti perkemahan, memang kita biasa akan gunakan tali ni untuk ikat pada pokok kayu, untuk buat bahan tempat masak, untuk buat kemah, untuk buat tempat letak barang, para apa semua. Jadi ikatan tali ni ahli pengakap semua kena mahir dan tahu dia punya asas ikatan tali tu. Jadi simpul manuk ni tujuannya ialah mengikat tali pada tiang atau kayu balak dan juga memula atau mematikan suatu ikatan. Mesti kalau nak mati, ikat mana? Tali yang terakhir nak ikat bagi kuat, simpul manuk lah. Okey. Ada gambar dia boleh rujuk. Seterusnya simpul tindik kasih atau bahasa Inggeris dia bowline. Ni gambar dia. Okey. Simpul tindik kasih ni. Ini besar sikit. Simpul tindik kasih ni ialah membuat tajul yang tak boleh menjerut. Tajul ni maksudnya macam membuat satu lubang lah, ataupun tali yang ada lubang. Tujuannya untuk kita nak tarik sesuatu barang lah. Okay. Jadi sebab itulah simpul tindih kasih ni banyak digunakan semasa kerja-kerja menyelamat. Nak tengok contoh, kita ada buat perkemahan dekat sekolah, tiba-tiba si ni Kalis pengsan pula. Pengsan kat mana? Kat pokok kelapa sawit sana. Kita gunakan simpul tindih kasih ni lah. Nak angkat, tarik dia dari atas ke bawah. Macam tu lah Okay, jadi ini yang ikatan-ikatan dia lah yang popular. Okay, seterusnya ikatan lilit dua simpul, round, turn and two half hitches. Okay, tujuan dia mengikat hujung tali pada tiang, pokok dan lain, dan mengikat hujung tali kemah. Boleh rujuk gambar ni lah Okay. Dan seterusnya lilit pemati biasa, common whipping, mematikan hujung tali.
Ni gambar dia, boleh tengok lah, kita belajar okey. Jadi itu saja untuk bahagian tali. Kita ulang balik. Jadi ikatan tali yang popular, dia tak kecil lah pula, kita kecilkan sikit. Jadi ikatan tali kamu kena tahu atau simpulan ni ialah simpul buka sila. Kita ulang lagi untuk kita ringkas. Simpul buka sila untuk menyambung tali yang sama besar. Simpul bunga geti menyambung tali yang tak sama besar. Tengok ni, jari telunjuk dengan ibu jari tak sama besar kan. Okey. Simpul manok atau clove hitch mengikat tali pada tiang atau pada kayu balak. Okey. Seterusnya simpul tindih kasih membuat tajul, iaitu tempat untuk menyelamatkan orang. Tajul tali untuk letak kat tangan ke kat badan, ikat tarik lah, dia tak tak menjerut. Dia akan still bentuk dia macam ni. Okey. Dan lilit dua simpul untuk mengikat hujung tali kemah. Lilit pemati basi lilit pemati biasa untuk mematikan hujung tali. Okey, jadi itu untuk tali lah, simpul ikatan. Dan akhir sekali kita nak lihat kepada logo lah, kedudukan logo pada baju pengakap. Okey, jom kita tengok logo pada baju pengakap sini Okey, ni sejarah. Okey, silap sikit. Undang-undang. Yang ni. Okey, sorry. Okey, jadi ini pakaian seragam pengangkap. Ni kena besarkan ni. Nampak. Okey. Jadi ini ialah contoh ni. Okey, jelas nampak Ini ialah pakaian seragam pengangkap untuk kanak-kanak, budak sekolah rendah, muda dan pengangkap remaja. Kamu semualah ni. Okey, yang atas ni topi dia panggil forage cap. Pakai dengan dia punya ni lencana topi di atas mata sebelah kiri. Nampak sebelah kiri. Kalau cikgu sebelah sini, mata kamu sebelah sana lah. Dia bukan tutup kat mata tapi kedudukan di atas pada mata sebelah kiri. Kalau tutup mata tu dah Jack Sparrow lah, dah Lanon lah. Okey, jelas Baik, seterusnya ada name tag. Macam biasa name tag. Name tag nama lah. Kalau Kalis. Kalau Erham nama. Kabilas. Ada scarf dia. Ni scarf dia lah, kena ikat ni, nanti kita belajar. Ada woggle, ada lencana pangkat, lencana keahlian. Ni ada kat sini. Pakaian seragam lengan pendek untuk lelaki, warna kelabu asap. Ada kelabu asap Dan lencana Malaysia, seluar panjang, tali pinggang, stoking kasut lah. Ini untuk pakaian pengangkap muda, kanak-kanak dan remaja. Okey, seterusnya ini perempuan tak payahlah habis kita tunjuklah. Kesian Cikgu Mazlina. Okey, ini perempuan ni untuk perempuan lah, dia pakai tudung, ada beza tudung dia, name tag semua samalah kedudukan dia. Okey. Kemudian pakaian seragam. Okey, ni pakaian seragam dia ni, kat kanak remaja. Okey, pakaian seragam dari segi dia punya lambang negeri daerah kumpulan ni terletak di lengan baju sebelah kanan. Kanan. Kalau cikgu kanan sebelah sini, kamu sebelah sana lah. Okey. Sebelah kanan. Dan diikut urutan paling atas ialah negeri. Yang bawah daerah, bawah nombor kumpulan. Kalau sekolah kita sebab baru ditubuhkan pada tahun ni, nombor kumpulan kita ialah nombor 35. Nombor kumpulan tu ialah nombor rujukan lah. Macam kamu ada nombor angka giliran kan, SPM 3. Okay, nombor kumpulan kita 35. Okey, seterusnya ialah nama patrol. Bagi seragam kanak ni, nama patrol ni nama PKK, PMPR. Ni ada nama pangkat dia lah. Merah, hijau, biru. Nanti kita akan belajar lah. Kemudian kanak lancana pangkat. Ada ketua pasukan. Boleh tengok sendirilah. Kita go through je lah. Seterusnya kita lihat ni lencana pengangkap yang wajib dapat. Lencana kegemaran pengetahuan, dia ada peringkat-peringkat dia macam kalau kamu nak jadi, contohlah kalau kamu nak jadi pengangkap yang hebat dari segi kraft tangan, kamu akan dapat ada lencana, dia ada bukti dia. Kalau buat lencana ni maksudnya kamu sangat hebat dalam
bahagian kraftangan. Ada orang ahli sains, langsung jadi penyelamat nyawa ni maksud kamu hebat dalam menyelamatkan nyawa. Ada pangkat-pangkat tertentu dia. Okey, seterusnya lencana pengangkat muda. Cara mendapatkan lencana ni, contoh keahlian kena pakai seragam lengkap, kena ada prinsip hukum negara, lambang pengangkat, adalah cara-cara dia dan ni semua ni. Dan kita nak tengok yang akhir sekali, kalau cedah gurulah pemimpin. Kalau pemimpin lelaki ni sama dengan lebih kurang dengan pengangkat muda remaja. Ada forge cap, scarf, semua name tag, Google, pemimpin ada Google sebab semua kayu. Kasut, lencana, seluar panjang. Kalau perempuan, yang ini pakaian dia. Perempuan ada lencana, topi, tudung dia, baju masuk, tudung masuk kat dalam baju, scarf, name tag, ada Google, lencana dalam keahlian. Jadi itu sahajalah untuk kita punya penerangan tentang latar belakang pengangkat. Baik, ada soalan tak untuk rakan yang lain? Untuk ni ahli pengangkat ada soalan tak? Ada. Untuk Cikgu Azan, ada apa nak cakap sebagai guru penasihat pengangkat? Cikgu Azan, ada apa nak cakap? Jika ada apa-apa soalan, lihatkan kepada bilangan ahli yang join di Google Meet ni. Mungkin hanya 30 orang sahaja daripada keseluruhan yang saya tengok di Telegram tu. Betul. Untuk percubaan pertama ni kita tidak menjagakan ramai yang join. Sebab dalam grup Telegram ada 43, tapi dalam CM ni hanya ada 13 sahaja. Separuh lah. Soalan cikgu 3-10 lah. Ramai sikit lah. Ajak lagi kawan-kawan yang lain. Ajak kawan lain, betul. Itu je Cikgu Azan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Cikgu Mazlina ada apa nak cakap? Cikgu Mazlina. Daripada saya, sama lah bila Cikgu Azan. Lepas ni lebih ramai ahli yang menyertai kita punya kelas. Ada guru ataupun tandingan dan semua aktiviti kelas supaya workshop PJ Buka juga sijil tu kita akan dapat yang banyaklah. Betul. Terima kasih Cikgu Mazlina. Jadi Cikgu ucapkan terima kasih kepada Cikgu Mazlina dan Cikgu Azhan satu cara yang baik. Dan untuk makluman Cikgu Azhan, sebenarnya untuk Google Meet ni kita dah rakam, kita rekod. Jadi saya akan masukkan dalam YouTube, dan yang mana yang tak dapat join Google Meet ni, kita boleh tengok semula di YouTube. Sebab data untuk tengok YouTube dan juga data untuk join Google Meet dia berbeza. Google Meet dia lebih banyak guna data lah, kita faham. Dan untuk cadangan Cikgu Mazlina, terima kasih. Sebenarnya untuk makluman semua pelajar dalam ni, kamu sebenarnya disebabkan pandemik COVID ni, kamu ada kelebihan, iaitu kamu boleh dapat CJ, boleh masuk pertandingan apa-apa semua ni yang berkaitan dengan nak dapatkan aktiviti curriculum ni tanpa melakukan aktiviti fizikal. Kelebihannya kat situ, cuma kena ada data lah. Sebab dalam pandemik COVID ni semua pertandingan dibuat secara online. Jadi itu kelebihan dia kat situ, kamu boleh mudah. Jadi untuk tanpa buang masa, cikgu akan share dekat sini. Kamu tengok pada bahagian mesej. Sekejap kita mana mesej ni. Tengok pada bahagian mesej ini. Bahagian mesej ini ialah Google Form untuk kuis dan juga untuk kehadiran. Jadi cikgu minta Cikgu Mazlina, Cikgu Azhan dan cikgu sendiri dan semua pelajar lelaki atau ahli pengangkat isi kehadiran pada Google Form ni, isi nama dan juga isi inilah kelas. Kalau cikgu mungkin isi nama dan juga isi IC lah, dan cikgu pun cuba jawab lah, saya pun cuba jawab. Nanti kita akan beritahu lah keputusan untuk kuis ni, siapa yang dapat markah tertinggi ni kita akan beritahu dalam grup. Jadi itu sajalah hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa sila belajar ahli pengangkat ni, sila masuk ke form ni, kuis ni. Ada soalan berkaitan dengan tajuk yang cikgu terangkan tadi. Ada itu saja. Ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan. Ada soalan lagi? Pelajar lelaki pengangkat, respon sikit. Tak ada kalau tak ada, itu saja. Terima kasih ucapkan kerana sudi join. YouTube apa?
Okey, link YouTube tu nanti kita akan upload dan kita akan bagi link ni pada Google, pada grup Telegram ni. Jangan risau, kita akan sediakan. Segala maklumat kita akan sampaikan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe anda ya. Okey. Jadi itu saja. So jangan lupa wajib kamu kena isi, sebab dalam Google Form ni dekat mesej ni ialah 2 dan 1. Kehadiran kamu, nama, kena isi nama dengan kelas dan kena jawab kuis, dan yang ketiga dia sebagai yang kedua dia sebagai kuis lah untuk menguji kefahaman kamu tentang mengakak. Okey, jadi itu saja. Ucapkan terima kasih. Okey, boleh inilah kita tamatkan di sini pada jam 3.10. Pasal kamu ada setengah jam lagi untuk jawab kuis dan hantar untuk tarikh akhir hantar kalau boleh sebelum jam 8 malam ni lah. Sebab senang soalan tak banyak, ada 15 soalan je. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Baik, bye bye semua. Terima kasih.